Salam sejahtera. Akhirnya Anwar Ibrahim buka mulut. Buka cerita berkait dengan tindakan segelintir masyarakat, pemimpin-pemimpin, bahkan YB-YB di luar sana, cuba mengecam kerajaan berkait dengan guru bahasa Inggris dari Singapura. Ada yang mengatakan bahawa lantikan guru bahasa Inggris di Singapura itu dilantik oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan hanya membazir, kata mereka. Rupa-rupanya itu fakta separuh benar. Hanya 40% benar, tapi 60% lagi salah. Itulah yang seringkali diselewengkan, disalahartikan, dan diputar belit. Rupa-rupanya cerita sebenar di sebalik itu. Tolong share video ini supaya semua orang tahu, terutamanya mereka yang masih galak mahu menggunakan isu ini untuk menembak Anwar Ibrahim. Rupa-rupanya bukan kerajaan yang nak ambil lantik guru dari Singapura, tapi hanya ambil sukarelawan. Itu cerita sebenar. Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini menjelaskan cadangannya untuk mengambil guru Singapura untuk mengajar bahasa Inggris dan subjek lain di Malaysia. Menurut Anwar, perbincangannya dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong adalah berkenan mewujudkan skim bantuan atau pengambilan sukarelawan untuk mengajar bahasa Inggris di kawasan miskin bandar, desa dan pedalaman Sabah dan Sarawak. Saya pun tak tahu apa masalah dengan cadangan Anwar Ibrahim ini. Pada pandangan saya, cadangan ini sangat baik, memandangkan ia dapat membantu dan dapat menyebarkan kepakaran yang dimiliki Singapura. Bukankah baik ada kerjasama antara dua buah negara, memandangkan kita masih mengakui pendidikan di Singapura, walaupun kita setaraf dengan Singapura, tetapi Singapura mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu, terutamanya bahasa Inggris. Mereka mempunyai kemajuan yang mungkin lebih baik daripada Malaysia. Oleh sebab itulah, skim bantuan pengambilan sukarelawan untuk mengajar bahasa Inggris di kawasan miskin bandar, desa dan pedalaman Sabah dan Sarawak patutnya disokong oleh rakyat Malaysia. Kata Anwar, bukan untuk lantik guru bahasa Inggris dari Singapura. Sukarelawan dibayar oleh pemerintah Singapura. Ini bagus. Kita tak bayar apa-apa. Mereka sukarelawan nak bantu. Nak bantu orang pedalaman, orang-orang miskin di bandar, dan juga desa dan pedalaman Sabah Sarawak. Kan bagus. Ini satu tindakan yang baik. Lagi pula, ianya tidak memerlukan kos kerana dibayar oleh pemerintah Singapura. Saya nak jalinkan hubungan lebih baik dengan antara negara kita dengan Thailand, Singapura, Brunei dan Singapura, jiran-jiran penting kita, kata Anwar Ibrahim ketika ditemui pemberita di acara Himpunan Aspirasi Madani Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam di Putrajaya hari ini. Pada Rabu lalu, Anwar mengadakan pertemuan dengan Wong bagi mengukuhkan hubungan dua hala ketika kunjungan pertama Perdana Menteri Republik itu ke Malaysia selepas mengangkat sumpah pada 15 Mei lalu. Saudara, tindakan Anwar, niat Anwar Ibrahim untuk menjalinkan hubungan lebih baik antara tiga buah negara, Thailand, Singapura dan Brunei ini adalah tindakan yang terpuji untuk menjadi sebuah negara yang maju, disegani dan juga negara yang jadi hub utama di rantau ini. Kita haruslah mempunyai jalinan kerjasama dan jalinan hubungan yang baik dengan negara-negara tersebut. Bukannya asik nak bergaduh dengan negara-negara jiran kita. Itulah yang selalu orang nak fikirkan. Lebih baik kita berkawan 1000 daripada bermusuh 1. Pada menurut bernama dalam pertemuan empat mata itu, Anwar berkata mereka membincangkan kemungkinan untuk Singapura menghantar guru ke Malaysia untuk mengajar bahasa Inggris dan subjek lain. Anwar berkata dia juga gembira apabila Wong setuju untuk mempertimbangkan perkara itu
bagi meningkatkan kemahiran pelajar di Malaysia, khususnya dalam bahasa Inggeris. Namun beberapa pihak mengkritik cadangan itu atas dasar Malaysia sudah ada ramai guru subjek itu yang berkemampuan. Hari ini Anwar menjelaskan dia turut membuat tawaran sama kepada negara lain. Ada yang cakap tak hormat kaum sendiri, bawa komunis dari Singapura. Kita beri tawaran pada semua negara, kata Anwar. Ada universiti di Uzbekistan. Kalau negara itu nak hantar pelajar ke sini, saya kata baik juga kalau kita hantar pensyarah ke sana untuk tengok perubahan yang berlaku di sana. Dengan Jepun pula, saya berbincang dengan Perdana Menteri Fumio Kishida, katanya lagi. Saudara-saudara, cadangan Anwar Ibrahim ini sebenarnya adalah amat baik. Ianya amat-amat baik. Apa pula pendapat anda sekalian? Jangan anda termakan hasutan, jangan anda termakan berita putar belit ataupun fakta putar belit daripada orang-orang yang hanya berkepentingan politik. Ada cadangan yang baik, dilaksanakan dengan baik, menghasilkan perkara yang baik, tapi dilihat oleh orang yang berkepentingan, terutamanya ahli-ahli politik, menjadi pula tidak baik. Yang tidak baik pula, kalau dilihat daripada musuh politik kah, orang-orang politik kah, tiba-tibalah pula jadi baik pula. Kadang-kadang ni politik kan bikin bingung kita jugalah. Ada yang baik dianggap tidak baik. Ada yang tak baik dianggap baik pula. Ada yang bikin malu, tak malu pula. Ada yang tak bikin malu, bikin malulah pula. Itulah yang berlaku. Jadi saudara, berkaitan dengan dakwaan segelintir pihak bahawa negara ini sudah mempunyai cukup guru, ramai guru subjek yang berkemampuan. Kita akui memang ada peningkatan guru subjek yang berkemampuan itu. Ada, tetapi kan lebih baik kalau ada input dari luar yang lebih mahir atau ada pertambahan input yang bagus. Bak kata orang, kalau belajar di tempat sendiri hanya buka mata sebelah. Belajar di tempat lain buka dua-dua mata. Sebab kita akan dapat lihat betapa luasnya pengetahuan, ilmu, pendidikan dari luar lagi. Saudara-saudara sekalian, sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Setiap komen anda akan dibacakan dan akan menjadi perkongsian bermanfaat bagi kita semua. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Persoalan pagi ini, adakah Sanusi akan dihadapkan ke mahkamah lagi? Kali ini, satu hantaran ataupun satu ceramah yang mirip seperti hasutan. Hari ini timbul kontroversi besar lagi berkaitan dengan Sanusi apabila Menteri Komunikasi Malaysia iaitu Fahmi Fadzil menyatakan bahawa isu air di Pulau Pinang, kenyataan Sanusi bersifat perkauman. Kita harus mengelakkan perkara yang dipanggil 3R. Jangan sekali-kali menggunakan isu 3R semata-mata mahu meraih undi. Kerana jangan-jangan apa yang dikejar tak dapat, yang digendong pula berciciran. Keamanan negara yang kita ada sekarang, silap-silap hari bulan akan hilang dan runtuh. Dan yang diperoleh pula hanya 1, 2, 3, 4, 5 ratus ataupun 1,000 undi. Yang hancur negara kita cintai. Berpuluh-puluh tahun dibina, hanya sehari diruntuhkan. Sikap ahli politik yang mementingkan diri, yang hanya mahu kemenangan, yang tidak mementingkan masa depan negara, hanya mahu kuasa, hanya mahu pemerintahan, hanya mahu yang dipanggil undi, haruslah ditolak. Puak-puak yang sanggup mahu menggunakan isu perkauman semata-mata mahu menang, menarik undi, pengaruh,
haruslah ditolak oleh rakyat Malaysia. Kita tidak mahu mereka memainkan isu tersebut, kerana di Malaysia ada banyak isu lagi yang boleh kita ketengahkan. Antaranya isu pendidikan, isu kesihatan, isu pembangunan, infrastruktur. Terlebih kalau di Sabah, isu pembangunan masih relevan. Janganlah guna isu perkauman, isu agama maupun isu-isu berkait dengan 3R. Kerana isu itu tidak menguntungkan. Bak kata pepatah, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Buat apalah nak menang kalau hanya menghancurkan rumah sendiri. Kalau dulu ada penjajah yang merosakkan rumah kita, tapi sekarang nampaknya tak perlu pun penjajah boleh rusak rumah. Oleh sebab itulah, jangan sekali-kali kita membiarkan puak-puak yang suka menggunakan isu-isu hasutan, isu-isu berkaitan 3R, semata-mata mahu berkuasa. Dah kehabisan modalkah? Modal masih banyak, gunalah modal yang bersesuaian. Isu air di Pulau Pinang, Fahmi Fadzil kata kenyataan Sanusi bersifat hasutan dan perkauman. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata kenyataan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor mengenai isu air di Pulau Pinang adalah bersifat hasutan dan berbaur perkauman. Jurucakap Kerajaan Perpaduan itu berkata, Muhammad Sanusi seringkali tidak bercakap dengan fakta dan berbohong. Hanya selalu menggunakan ucapan-ucapan yang tergantung tanpa menyebut dengan lebih tepat dan spesifik. Itu sebabnya ada orang kata siapapun boleh jadi YB kalau ikut cara seperti ucapan-ucapan Sanusi. Buka mulut saja, kata Fahmi Fadzil. Buka mulut saja, bohong. Ini sikap yang sangat tidak baik bagi seorang menteri besar, katanya kepada pemberita selepas mesyuarat Jemaah Menteri di sini hari ini. Ada netizen yang sempat memberikan komen. Mereka kata kalau ada anugerah YB bohong, ucapan bohong, mereka menyenaraikan beberapa orang, antaranya ialah Sanusi. Pada pelancaran jentera Perikatan Nasional PN bagi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap Sabtu lalu, Sanusi mendakwa masalah air di kawasan itu belum selesai kerana berlaku diskriminasi oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Kata Sanusi, kenapa di kawasan ini tiada air, tetapi di Tanjung ada air? Ini kawasan Tok Lebay, penyokong PAS, katanya seperti dilaporkan media. Tapi ada netizen kata, lebih baik kalau macam itulah yang disebut oleh Sanusi, lebih baik kalau begitu sokonglah kerajaan, supaya tiada lagi istilah Tok Lebay, tiada lagi istilah kawasan itu kawasan penyokong PAS. Kalau nak fikir seperti yang disebut oleh Sanusi, alang-alang baik lagi ambil yang bagus jadi memimpin kerajaan ataupun memilih kerajaan supaya tiada lagi isu berkaitan diskriminasi tersebut. Kalau benar apa yang disebut Sanusi. Sebenarnya apa yang disebut Sanusi itu boleh dispin semula untuk keuntungan pihak lawan Sanusi. Fahmi juga berkata Muhammad Sanusi tidak bercakap berdasarkan fakta dan merujuk fakta mengenai kemenangan ahli Parlimen Nibung Tebal, Fadlina Siddiq sebagai contoh. Di atas pentas, Sanusi boleh kata Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menang dengan 100 undi. Tetapi carian dalam Google boleh menunjukkan dengan pantas bahawa kemenangan Fadlina Siddiq adalah dengan majoriti 16,000 undi. Nak tanyalah Sanusi, dari mana dia dapat fakta? Kononnya Fadlina Siddiq hanya menang majoriti 100 undi. Dari mana dia dapat itu? Itulah kata netizen, Sanusi ini cakap saja bohong, Mungkin dia ada pembantu, tukang cari maklumat, tapi tukang cari maklumat yang sembarangan tak tahu apa-apa. Sanusi pula sampaikan tanpa mengkaji. Dia dengar cakap, dengar umum. Itu sajalah yang dia tahu, kata netizen lagi. Oleh sebab itulah,
Sekarang ini maklumat di hujung jari. Klik saja Anda dah tahu orang itu bohong atau tidak. Jadi, kalau dalam perkara asas pun beliau gagal, apatah lagi dalam menguruskan pentadbiran kerajaan negeri. Beliau juga banyak mengumumkan projek-projek swasta. Dan bila projek ini tidak berjalan, beliau berkata ini bukan masalah beliau. Beliau adalah seorang yang amat bermasalah, kata Fahmi Fazil. Baru-baru ini juga isu tentang projek-projek yang diumumkan oleh Sanusi. Waktu dia umum, dia bangga. Projek swasta, kononnya itu adalah usaha-usaha kerajaan negeri. Tapi bila projek tidak berjalan, Sanusi akan tuding orang lain. Beliau berkata ini bukan masalah beliau. Jadi, sebagai pemimpin, sebagai Menteri Besar Kedah, sepatutnya beliaulah yang memantau dan memastikan projek-projek yang diumumkan itu berjalan lancar. Karena dia dibantu oleh pelbagai kepintaran, kebijaksanaan. Dia punya pekerja-pekerja, staf atau kaki tangan beliau lain. Sementara itu Fahmi berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memberi peringatan kepada semua anggota kabinet supaya memastikan tidak berlaku sebarang pelanggaran peraturan pada PRK Dun Sungai Bakap. Beliau berkata perkara itu telah dibangkitkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Perdana Menteri ada beri peringatan kepada semua ahli Jemaah Menteri supaya memastikan sewaktu PRK ini tidak berlaku apa-apa pelanggaran undang-undang atau peraturan pilihan raya, katanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.